Ustaz sambung lagi. Saya difahamkan kita dah ada pemanggil yang sedang menunggu, tak jauh sebenarnya dari Ampang saja. Saudara Rusnizam katanya. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim ya Ustaz. Ya, Allahu Akram. Mudah-mudahan Allah berkatkan. Ya, insyaAllah. Ada beberapa pertanyaan lah Ustaz. Silakan. Di kalangan diri saya sendiri dan sekiranya segelintir masyarakat lah Ustaz. Ya. Berkenaan dengan perbezaan antara batal puasa dan kurang pahala puasa. Apakah kalau boleh Ustaz jelaskan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Dan sebagai contoh Ustaz, daripada kecil sampai besar, orang cakap jangan korek hidung, memasukkan satu ke dalam rongga terbuka tu boleh membatalkan puasa. Begitu juga seperti contoh menggotok gigi setelah terbit matahari. Saya rasa ada perkara-perkara yang walaupun remeh tapi tidak jelas di kalangan masyarakat kita Ustaz. Bapak kalau boleh Hello Malaysia bersama Ustaz-Ustaz baru ni kita, Ustaz muda boleh jelaskan Ustaz. Ya, baik. Jadi mungkin Ustaz Hisham boleh respon kepada 3 persoalan sekaligus. Terima kasih kepada penonton yang bertanya. Ya, Saudara Rusnizam. Saudara Rusnizam ya. Yang pertama tentang apakah perbezaan antara perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Perkara yang membatalkan puasa yang disebut secara jelas dalam nas, sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah, mengatakan bahawasanya ia membatalkan puasa, seperti mana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Arsfan sebentar tadi, iaitu makan, minum, jima' dan juga haid dan juga nifas. Manakala perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa merujuk seperti mana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan juga beramal dengan kata-kata dusta, nescaya Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepadanya untuk berhajat untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Maknanya kalau dia puasa pun Allah tak peduli. Allah tak peduli. Allah tak peduli. Jadi bagi saya itu perbezaan yang jelas. Kemudian yang kedua yang disebut oleh saudara Rusnizam seperti tadi, tentang perkara-perkara yang difahami oleh masyarakat seperti mana korek hidung dan gosok gigi. Gosok gigi lepas subuh gosok gigi. Pertama, masalah korek hidung tu kita akan bahaskan nanti sebentar lagi. Namun saya sebut secara ringkasnya bahawasanya perkara ini pada dasarnya tidak membatalkan puasa, kerana ia bukan dikira makan dan minum. Itu saya ringkas. Baik, Ustaz, kita difahamkan dari Kajang ada panggilan daripada saudara Aziz, mungkin ingin bertanya tentang kemuskilan. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ada 2 soalan. Ya, sila. Pertama, kita tahu kalau keadaan sekarang masyarakat sekarang terbati, mayang tak mau tapi puasa mau. Mereka puasa tapi semayang tidak. Apakah kedudukan mereka macam ni? Baik. Kedua, macam mana keadaan bulan Ramadan tapi environment kita, pesky sekarang kita, especially di Kuala Lumpur, tempat-tempat maksiat masih terbuka macam biasa. Apakah tindakan kita sebagai orang Islam, especially pemimpin, untuk mengatasi masalah ni? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Aziz dari Kajang. Tapi sebelum saya minta kepada kedua-dua panel, mungkin Ustaz Rosman rasa nampak saya dah tengok dah tulis itu, mungkin nak jawab. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita seperti mana biasa kita rehat sebentar, kita beri ruang untuk mereka merujuk seberingkas dalam kitab yang ada bersama dengan mereka. Jangan tunggu dan jangan tinggalkan kami selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda kerana masih bersama dengan kami di Hello Malaysia. Topik kita perkara membatalkan puasa antara realiti dan fakta. Jadi ini memang realiti. Apa yang sedang berlaku sekarang ini memang realiti. Ada orang puasa. Ini persoalan yang memang ditanya setiap minggu. Bahkan saya pun dapat SMS hampir setiap hari. Ustaz, macam mana saya nak buat anak saya ni puasa ni rajin, sembahyangnya malas. Jadi macam mana keadaan persoalan Cik Aziz tadi? Dan perkara yang kedua, mungkin Ustaz pun dah tulis tempat-tempat hal-hal tempat maksiat yang dimaksudkan tadi. Bagaimana? Baik, persoalan yang pertama tadi yang ditimbulkan oleh Cik Aziz, pertama sekali saya ingin mengingatkan para penonton di rumah bahawa Islam adalah agama rahmat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
wahai Muhammad, sesungguhnya tidaklah kami hantar kamu kecuali adalah rahmat pada sekian alam. Jadi dalam keadaan sebegini, jika kita mempunyai kenalan saudara mara yang berpuasa tetapi tidak mau bersolat, apakah yang patut kita lakukan? Kadang-kadang mungkin ada setengah manusia dia lebih cepat rasa untuk menghukum. Sebenarnya dalam agama kita, hukum ini, menghukum manusia adalah langkah terakhir. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan ialah berdakwah, menasihati. Ada orang kata 3 kali dah tegur, dia kata saya dah 3 kali dah tegur, habislah. Betul ke 3 kali tegur ni habis? Kadang-kadang mak bapak pun jawab macam tu. Dia kata saya dah suruh anak saya dah 3 kali dah, dia tak dengar. Dia dah kahwin, dia dah ada anak dah, dia tahu dah, sebenarnya dia dah boleh berfikir tapi dia tak nak. Lepas ke kita jawab 3 kali tegur tu, Ustaz? Rasanya wallahu a'lam, tanggungjawab itu selagi mana kita melihat kemungkaran itu, maka wajiblah ke atas kita untuk menukarnya sekadar yang termampu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Yang bermaksud barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia menukarkannya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dengan lidahnya, iaitu mungkin dengan cara nasihat dan sebagainya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Jadi kadang-kala secara umumnya memang kita sangat-sangat mengunjurkan atau menganjurkan supaya orang-orang yang sebegini dinasihati dahulu, didakwah dahulu. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang menyebabkan mereka tak puasa, ataupun mereka berpuasa tetapi tidak bersolat. Kemungkinan kurang kesedaran, mungkin disebabkan kejahilan, dan mungkin perkara silam. Banyak lagi perkara lain yang mana perkara ini hanya diketahui oleh orang yang berhadapan dengan mereka, yang sering melihat mereka ini. Baik, sebelum Ustaz masuk kepada perkara kedua, dari Sentul, saudara Redha berada di talian. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ni Ustaz? Ni tajuk dia lain sikit tapi berkaitan puasa juga. Ya, sila. Berkenaan dengan baru ni saya ada salah pendapat lah dengan kawan lah. Saya agak terkejut juga bila dia kata dia telah mengamalkan puasa dah berpuluh tahun lah, kata dia dah 10 tahun macam tu. Dia berbuka tidak bersama dengan macam kita lah, bila azan tu kita berbuka puasa. Tapi dia akan melakukan sembahyang maghrib dulu apa semua tu. Kemudian apabila dia merasakan itu setengah malam, maka dia baru berbuka puasa, kerana dia bersandarkan kepada ayat Al-Quran. Dia kata berpuasalah kamu dari fajar hingga ke malam. Jadi kata dia pada azan tu, kata dia cuba kita tengok, kata dia makin lagi terang, kata dia itu bukan malam. Jadi macam mana Ustaz boleh tolong uraikan sikit? Pasal ni agak berlainan sikit daripada kebiasaan lah. Ya, baik, terima kasih kepada saudara Redha. Sebelum saya minta kepada Ustaz komen tentang ni, sebenarnya saya tidak mahu bercakap tentang fiqh, tapi kalau kita biasa melihat orang-orang Syiah, saya ulangi, memang orang Syiah dia tak sembahyang maghrib waktu kita sembahyang, dan dia sendiri dengan sendiri juga dia tidak akan solat, dia tidak akan berbuka puasa waktu kita berbuka puasa, kerana bagi mereka waktu maghrib itu lagi lewat. Seperti mana yang saudara sebut tadi, dia selagi dia nampak cahaya, dia kata itu bukan maghrib. Walaupun begitu, ini bukan jawapan yang perlu saya sebut. Ini saya nak serah kepada Ustaz